Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ikhwatul iman wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali kita pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah, untuk kita kembali menyambung bacaan tafsir dan tadabbur surah Al-Kahfi, di mana kita berada pada bicara kisah yang kedua. Kisah dua orang pemuda bersama dengan dua buah kebun yang dimiliki oleh salah seorang daripada kedua mereka. Yang mana ayat ini ataupun kisah ini akan berakhir pada ayat yang ke-44 secara kisahnya lah, dan ada lanjutan pengajaran daripada ayat-ayat selepasnya. Hadirin mati Allah sekalian, dalam kisah yang telah kita baca ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Selain daripada mesej utama daripada kisah ini adalah untuk Allah mengingatkan kepada kita bahawa antara fitnah yang akan dihadapi oleh umat manusia ini adalah fitnatul mal ataupun fitnah harta, fitnah kekayaan. Dan ia merupakan salah satu fitnah yang dikaitkan dengan Ad-Dajjal, fitnatul Dajjal, yang sangat terkait dengan surah Al-Kahfi ini. Kebetulan pernah kita ceritakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan beliau pernah berjumpa dengan Ibnu Sayyad sebanyak 2 kali. Ibnu Sayyad adalah satu sosok pemuda Yahudi di Madinah di zaman Nabi dan para sahabat yang mendapat julukan sebagai Dajjal, dan ada beberapa sahabat seperti Umar dan selainnya yang menunjukkan pendirian konsisten bahawa dia adalah Dajjal yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan ketika khabar kedua dinyatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar dia pernah beritahu kepada sahabat, dia kata, aku pernah bertemu dengan Ibnu Sayyad sebanyak 2 kali. Dan yang kedua tu Ibnu Sayyad pernah menyatakan kepada dia bahawa aku tidak akan mati selagi aku tidak menjadi orang yang paling kaya dan paling ramai anaknya di atas dunia. So dia kata macam tu. Jadi itu antara impian Dajjal lah, dia pernah sebut secara nyata. Ya, antara impian Ibnu Sayyad, bagi sesiapa yang tidak menyatakan Ibnu Sayyad Dajjal, pengakuan impian dia di hadapan Ibnu Umar. Jadi aku takkan mati, dia kata, selagi aku tidak menjadi orang yang paling kaya. Jadi mesejnya di situ adalah bahawa bagaimana dia memahami, jika benar ia Dajjal, dia memahami bagaimanakah untuk menjalankan fitnahnya kepada manusia. Maka dengan kaedah, dia memegang kekayaan yang ia boleh tawarkan kepada umat manusia ini, agar umat manusia ini mengikuti jalan, mengikuti rancangan, ya, memudahkan segala urusan dia untuk dia menjadi seorang penguasa, ya, kepada semua manusia ini. Jadi sebab itulah fitnatul mal, fitnah harta ini dimuatkan kisah di dalam surah Al-Kahfi. Dan bagaimanakah solution untuk
untuk kita keluar daripada fitnah harta ini, kita kena realize, kita kena sedar that dunia ni is temporary, adalah suatu perkara yang hanya kita panggil sebagai satu perkara yang sementara, ya. Dan apa pun yang kita lihat daripada segi zinatud dunia, kemewahan dunia, adalah merupakan satu reflection sahaja, ya, satu reflect yang hakikatnya tidak ada daripada satu juzuk kecil kenikmatan dunia, ya, kenikmatan syurga. Baik. Dalam kisah ini juga, hadirin mati Allah sekalian, ada beberapa faedah-faedah yang kita nak ambil, ya. Antaranya, perkataan orang yang mempunyai 2 buah kebun ini kepada sahabatnya adalah perkataan ketika mana mereka sedang berbual-bual, ketika mana mereka sedang bercakap-cakap. Antaranya dalam ayat 34. Wa kana lahu thamarun, yang mana dengan hasil 2 buah kebun ini dia dapat mengumpulkan kekayaan yang begitu banyak. Faqala li sahibihi, jadi dia pun bercakap kepada sahabat dia, wa huwa yuhawiruh, dalam keadaan mereka dua ni sedang bercakap-cakap, sedang bersembang-sembang, sedang minum-minum, sedang lepak-lepak, sedang cerita-cerita biasa-biasa, dan dia tersebut ana aktsaru minka malan, ya, dia kata aku mempunyai harta yang lebih daripada kamu, wa a'azzu nafara, dan aku punya pengikut, yakni staf pekerja yang lebih ramai. Jadi boleh jadi ketika mana dia bercakap ini, dia tak sengaja bercakap. Boleh jadi juga, ya, ini merupakan satu petunjuk kepada kita semua, di mana hendaklah kita sentiasa menjaga perkataan kita. Hendaklah kita ini sentiasa berwaspada. Takut-takut kita mengeluarkan satu perkataan yang mana ianya memberikan menjadikan pandangan orang lain kepada kita ini untuk mengangkat diri kita sendiri. Maknanya dia ni kalau bercakap, ya, dia ni memang suka bercakap benda-benda yang mengangkat diri dia, sehingga ke perkara-perkara yang kita tak tanya pun. Jadi kita tak mahulah dengan demikian keadaannya, kerana kadang-kadang dengan kelebihan itu boleh menyebabkan kita lupa, ya, bagaimanakah hakikat sebenar kelebihan itu, yang mana sebenarnya Allah hanya memberikan sedikit daripada nikmatnya untuk kita kecapi kelebihan yang demikian. Baik. Antara lain, ini bagi siapa yang suka berkebun, ya. Allah mention dalam ayat ini bagaimana kebun pemuda ini. Kebunnya adalah kebun anggur, ya. A'nab. Wa hafafnahuma binakhlin. Dan kebun anggur dia ni dikelilingi oleh kebun tamar, ladang tamar. Wa ja'alna bainahuma zar'a, ya. Dan dijadikan antara keduanya itu satu tanaman lain pula. Ini menunjukkan bahawa dia ni, pemuda ni, dia bukan calang-calang orang, ya. Dia merupakan satu petani, bukan petani lah bahasanya, kita kena letak upgrade sikit lah dia punya ni. Dia merupakan seorang peladang yang berjaya lah. Bukan dia tak ada satu tanaman sahaja. Maknanya dia pelbagaikan tanaman yang mana dia boleh mengaut hasil sepanjang tahun. Cuba kita semua lihat, kalau dia hanya menanam anggur sahaja, maka anggur hanya keluar pada musim dia sahaja. Tetapi dia pelbagaikan, dia tanam anggur dan dia tanam juga tamar, akan berbuah pada musim, pada bulan yang lain, dan selang itu dia tanam juga tumbuh-tumbuhan yang lain yang boleh mengeluarkan hasil sepanjang tahun, ya. Habis musim anggur dia boleh petik tamar, habis petik tamar dia boleh ambil buah-buah yang lain, hasil-hasil yang lain. So ini adalah salah satu daripada kaedah Allah bercerita kepada kita, dalam Allah memberikan satu guideline, petunjuk. Jadi kalau kita ni maknanya kita
orang yang berbakti pada tanah apa semua ni, dia tak adalah hanya letak satu tumbuhan sahaja. Kan? Jadi bila satu tumbuhan saja, tunggu bulan tertentu je lah. Lepas tu kain. Lepas tu ambil buah dia, jual. Bulan lain tak ada. Jadi sebab itulah kalau kita lihat dia dipelbagaikan. Okey. Ada juga pendapat yang menyatakan lokasi, ya, di manakah tempat ini. Okay. Banyak pendapat sebenarnya dan saya nak mention awal-awal bahawa tempat kebun ini bukanlah satu perkara yang mesti kita tahu dengan spesifik. Boleh sahaja berlaku di mana-mana. Cuma ada pendapat yang menyatakan bahawa ianya berlaku di Syam, ya, sebab pendapat kuat surah Al-Kahfi juga, surah Al-Kahfi pula, pemuda Al-Kahfi dikatakan berlaku di Syam kerana ada riwayat yang menceritakan tentang bagaimana geografi ataupun latar kerajaan tempat pemuda-pemuda Al-Kahfi itu tinggal. Dan ternyata juga pada hari ini terdapat tempat yang dikatakan menjadi gua pemuda-pemuda Al-Kahfi itu di Jordan. Dan wallahu alam, sekadar apa yang saya telah pergi, kedudukan itu paling menepati, hampir kesemuanya menepati ciri-ciri yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan matahari lalu masuk apa semua tu, ya, pintu gua dia. Dan kemudian kebetulan pula dia seiring dengan kisah Raja Dicyanus, raja yang dikatakan raja daripada Empire Rom, dan Syam adalah memang merupakan salah satu daripada wilayah kekuasaan dia lah. Okay. Boleh saja berlaku di tempat lain, tetapi kalau orang kata guanya itu di Jordan itu boleh jadi ada kebenarannya juga, kerana ada juga negara lain claim gua itu berada di tempat mereka, ya, biasalah. Okey. Dan kisah dua pemuda dengan dua buah kebun ni dikatakan ianya berlaku di lembah Urdun, lembah Jordan lah. So manakah lembah Jordan? Kawasan di tebing sungai Jordan. Jordan ni sebenarnya kalimah yang baru muncul, negara tu pun negara baru. Di zaman dahulu dia panggil Nahru Syam, sungai Syam, ya, kerana dia melintasi kawasan Syam, memisahkan kawasan barat dan juga kawasan timur. Dulu kalau dalam hadis ke apa, kalau disebutkan kaum dari barat, maksudnya kaum dari barat ni maksudnya daripada barat Syam. Ya, barat tu, kaum dari barat ni bukan daripada Amerika ke Europe ke tak. Zaman tu dia tak dikenali macam tu. Kalau orang daripada Europe akan dikatakan orang Rom, bangsa Rom, ya. Kalau daripada dia geografi dia tak sama sebutan dia. Okey. So kalau dikatakan barat tu maknanya barat daripada daripada barat Syam. Mereka pernah datang jumpa Nabi dalam satu peperangan, kaum ni. Kemudian mereka pakai suf, pakai pakaian yang tebal daripada bulu disebabkan oleh kan di Syam ni kan dia bersalji. Jadi saya memang dah sampailah di kawasan tebing, ya, bahagian tebing sungai Jordan ni. Sebab tu dia ada tebing barat, dan tebing barat popular kan. Tebing barat tu adalah wilayah yang terdapatnya negeri Jerusalem. Dalam tu ada Al-Quds, dalam tu ada Masjid Al-Aqsa. Ini tebing barat. Kenapa dipanggil tebing barat? Kerana dia berada pada bahagian barat tebing sungai Jordan, ya. Kalau kita tengok map pun kawasan tu hijau sebenarnya, yang bahagian tebing dia tu. Dan dia ada tebing timur yang jarang disebut dengan tebing timur, iaitu di bahagian Amman, Jordan, dan juga bahagian-bahagian di pinggir sungai tersebut, yang mana saya dah pergi dah, antaranya kawasan A'war, kawasan-kawasan yang memang subur tanah dia, dengan memang terkenal kawasan itu dengan kesuburan tanahnya. Dan itu juga merupakan salah satu daripada operasi terakhir, operasi yang sedang berjalan oleh pihak Zionis untuk menghalau rakyat-rakyat Palestin yang masih mendiami kawasan tersebut. Jadi mereka nak ambil lah, sebab kawasan tu memang satu kawasan yang subur. Kalau kita ingat hadis Muslim, hadis Jassasah,
iaitu seorang sahabat Tamim Ad-Dari yang pernah berjumpa dengan Dajjal di pulau tu. Antara yang Dajjal tanya kepada dia adalah mengenai kebun Baisan. Kebun Baisan. Jadi apa dia kebun Baisan tu kan Dajjal tanya, adakah dia masih berbuah? Ya. Tamim Ad-Dari kata ya, dia masih mengeluarkan buah macam biasa, dan Dajjal kata hampir dia akan menghentikan, hampir kebun itu tidak akan menghasilkan buah lagi. Jadi kebun Baisan ni di mana? Di kawasan tu lah. Kebun Baisan ni is kebun tamar, ya, kebun tamar, ladang Baisan, besar ladang dia. Ya, itu baik. Dan Dajjal pun ada tanya juga satu soalan lagi tentang mata air Zuhar. Di mana mata air Zuhar? Di kawasan tu jugalah. Tak tahulah kenapa semua benda dia tanya kat kawasan tu. Dia tanya 3 benda kan. Dia tanya tentang Tasik Tabari pun dekat kawasan tu juga, di bahagian utara. Ya, di bahagian utara bersepadan dengan Jordan, Syria dan Israel, Palestin. Okey. Dia kata ada air, tak ada. Tamim Ad-Dari kata ada, dan masih ada air sampai hari ini. Cuma dia kata at one day dia akan kering. Kemudian kebun Baisan tadi. Dan yang ketiga dia tanya tentang mata air Zuhar. Tamim Ad-Dari kata dia masih ada macam biasa. Dan dia kata hampir sahaja, dia kata mata air itu tidak akan lagi mengeluarkan air. Dan semua itu located in kawasan lembah Sungai Syam, ataupun hari ini dipanggil sebagai Sungai Jordan. Dan tanaman mereka di sana memang terkenal dengan sifat tanaman yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi ini, iaitu tanaman anggur dan tanaman tamar. Jadi sekadar perbahasan lah. Ada yang membahaskan tentang dari segi sudut location dia, dan location kedua-dua kisah ini antara pemuda Al-Kahfi dengan kebun ini boleh dikatakan menempati kawasan yang sama. Menempati kawasan yang sama. Jadi apakah hikmah ataupun ada cerita tersirat di sebalik itu? Kita memang tak boleh nak nafikan bila mana Allah kaitkan surah ini dengan fitnatul Dajjal, dan kita tak boleh nak nafikan memang urusan terakhir Dajjal adalah di wilayah itu. Itulah urusan terakhir dia. Sebab tu kalau kita tengok pada hari ini, seperti mana kuliah permulaan online dulu 3 siri saya bahaskan tentang Al-Quds, Baitul Maqdis, ya, sepanjang apa yang saya bahaskan itu adalah mengisahkan tentang impian akhir si pendusta yang dipanggil sebagai Dajjal oleh Nabi SAW dan kita semua. Jadi urusan akhir dia di perut Syam. Mana perut Syam ni? Di kawasan itulah, di kawasan Baitul Maqdis. Itulah impian dia yang terakhir, untuk berkuasa di situ. Jadi siapa dia? Jadi kita mestilah ada somebody lah yang wallahu alam, kita pun tak mahu cerita benda tu secara meneka-neka atau secara publik, ya, tetapi dengan demikian kita harus sedar dengan apa yang berlaku, kerana Al-Quran ini menyembunyikan ribuan jutaan rahsia. Hatta benda yang sedang berlaku pada hari ini pun, ya, itu telah ada hint dan isyaratnya dalam Al-Quran. Jadi hadirin mati Allah sekalian, kalau kita tengok, ya, pernah saya ceritakan dulu, walaupun hari ini kaum Yahudi mendapat tanah Palestin melalui rampasan, tetapi kalau kita balik kepada kisah 50 tahun dahulu, sebahagian orang-orang Yahudi, mereka mendapat tanah di Palestin dengan mereka beli daripada orang Palestin dengan harga yang mahal. Macam mana orang-orang Yahudi ini boleh ada duit sampai ke tahap yang demikian? Kerana mereka ada funder mereka, ya, ada foundation yang memberikan mereka peruntukan untuk membina pemukiman ilegal, pemukiman haram di tanah Palestin. Jadi orang-orang Palestin yang tinggal menetap di bumi Palestin pada hari ini adalah orang-orang yang mempertahankan tanah mereka. Mestilah mereka dapat tawaran-tawaran juga sebenarnya daripada kelompok kerajaan Israel, kaum Yahudi, untuk let go tanah-tanah mereka. Jual. Senang, kami pun tak payah nak kasar-kasar, tak payah nak tembak sana sini, tak payah nak kamu jual, kami bayar, kamu pergilah duduk mana-mana. Jadi boleh saja benda tu berlaku, tetapi disebabkan oleh
Mungkin mereka faham surah Al-Kahfi, ya, mereka tidak mahulah membeli, ya, kesenangan itu dengan menggadaikan aset ataupun khazanah umat Islam, iaitu tanah suci yang ketiga, Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis, ya. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita akan sambung di sini pada ayat yang ke-42, ya. Baik. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Apa maksud dia? Dan berikanlah dan harta kekayaannya dibinasakan. Ini kisah sambungan daripada kisah pemuda itulah. Akhirnya harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya terhadap apa yang dia telah belanjakan untuk itu. Habis modal dia semua. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata, aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Ini balasan segera Allah bagi. Setelah dia memilih untuk mempersekutukan Allah. Sebab mempersekutukan Allah ni, puan-puan sekalian, dia tidak semesti dengan menyembah berhala. Ya. Dia taghut. Contohnya taghut. Apa benda taghut ni? Satu kepercayaan yang kita letakkan seperti keimanan akidah. Itu taghut. Ya, satu kepercayaan yang kita letakkan seperti kefahaman akidah. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, percaya terus. Apa yang kita baca, percaya terus. Sebab itu kefahaman akidah kita. Apa yang kita jumpa dalam Al-Quran, apa yang kita dengar dari Al-Quran, apa yang kita baca, kita tak tanya banyak dah. Ya, kita tak tanya banyak. Kita tak tanya cerita ni betul ke? Kalau betul dia berlaku kat mana? Apa bukti-bukti kisah dua pemuda ni pernah terjadi? Di mana kebun dia? Kita tak tanya dah macam tu. Ya, kerana kita meletakkan keimanan yang mutlak kepada kitabullah. Tetapi kalau kita menjadikan situasi yang sama kepada benda lain, itu adalah salah satu daripada cabang taghut. Apatah lagi sehingga kita menggadaikan agama kita. Dengan demikian. Jadi Allahu alam, ya, hadirin sekalian, sebab itulah kadang-kadang kita rasa macam tak berapa senang hati apabila melihat dalam isu agama banyak sangat penerapan SOP yang entah apa-apa macam-macam lah lagi lah. Kerana kepercayaan kita, ya, tanpa berbelah bahagi tentang sesuatu. Sedangkan dalam situasi yang lain, ya, SOP-nya kadang-kadang lebih longgar, lebih apa lagi kita kata, dan tak ada pula berita, ya, kluster kapal terbang ke contoh, kan, duduk rapat-rapat. Kan, gitulah. Macam di Saudi baru ni, kita bersyukur bila kerajaan dia bagi keizinan untuk kembali merapatkan saf. Sepatutnya tak perlu bagi keizinan, itu memang sunnah Nabi. Jadi satu dunia lah berbangga. Selang 48 jam selepas itu, the grand concert dekat Riyadh dihadiri sehingga lebih 500,000 hadirin anak muda Saudi dalam keadaan konsert tanpa sebarang SOP dan tanpa penjarakan. Itu kita kena mention tu. Ya. Konsert tanpa sebarang SOP, tanpa sebarang penjarakan. Jadi kita pun berfikir, nasib baik dia dah bagi rapat saf dekat Masjidil Haram 48 jam sebelum konsert. Kalau dia tak bagi rapat lagi, lepas tu dia boleh buat konsert pula. Ya. Dia boleh buat konsert pula nak
dengan keadaan demikian, tanpa sebarang SOP, tanpa sebarang penjarakan, maka lagilah benda tu orang kata ialah tidak konsisten, mengarut lah, macam tu. Kadang-kadang kita boleh persoal balik, kita boleh tanya balik, apakah kepercayaan kita? Adakah kita ini hanya terus percaya dengan setiap apa yang kita dengar, ya, seperti mana kita meletakkan macam Al-Quran juga, kan, begitu. Jadi Allahu a'lam. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita kemampuan menilai, membaca, maka kita usahalah, ya, untuk kita proses maklumat. Ada benda yang kita rasa okey, kita terima, ya. Ada benda yang kita rasanya tak perlu sampai macam ni, contohnya kita pertimbangkan demikian. Kerana dia bukan seperti mana Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini, dia keimanan tanpa, ya, keimanan tanpa perlu soal selidik, keimanan tanpa perlu kita bertanya. Kita tak perlu nak verify pun kisah-kisah macam ni dia jadi kat mana, maka kita terus beriman kepada kisah-kisah tersebut. Baik. Jadi apakah kesyirikan yang dibuat oleh pemilik kebun ini? Kalau kita baca dalam surah ini, ya, dia meletakkan bahawa dia syirik dengan cara dia menganggap kekayaan dia itu memang daripada dia, bukan daripada Rabb, bukan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan ayat seterusnya Allah menyatakan walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Baik. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang menolongnya selain Allah, dan sekali-kali dia tidak dapat membela dirinya. Tak ada dah. Baik. Dan Allah menyatakan hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Baik, hadirin mati Allah sekalian. Dengan demikian tamatlah kisah dua pemuda dan dua buah kebun yang dimiliki oleh salah seorang daripada mereka. Baik. So, rezeki ini bila mana Allah nak bagi, Allah boleh bagi dalam sekelip mata, dan bila mana Allah nak tarik, Allah juga boleh tarik dalam sekelip mata. Itulah sifat dia. Itulah sifat kelebihan rezeki itu. Jadi berhati-hatilah kita, maknanya berwaspadalah kita, ya, agar kita sentiasa beringat dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Begitu je lah dia punya. Sebab Nabi SAW sebenarnya baginda pernah menerima tawaran daripada Allah Ta'ala untuk menjadi satu orang yang punya segala-gala kemewahan atas muka bumi ini dengan satu kedudukan ketika menyampaikan dakwah. Dengan jadi orang biasa saja, tak punya apa-apa, ya. Dan Nabi telah memilih yang kedua, untuk bersama dengan Tuhannya di syurga dalam keadaan ia menyampaikan dakwah sebagai orang biasa, tak punya apa-apa kelebihan dari segi hartanya. Nabi bercakap tanpa menyebutkan nama orang yang Allah beri pilih itu, tetapi Abu Bakar, dia dengar dia menangis sebab dia faham baginda Rasulullah sedang cerita tentang diri baginda. Sebab Abu Bakar ni kenal Nabi dah lama. Jadi dia kenal Nabi sebelum daripada Nabi menjadi Nabi, dan dia kenal Nabi selepas menjadi Nabi. Maksudnya apa, perempuan sekalian? Maksudnya dia tahu sebelum menjadi Nabi ni, Rasulullah ni tak ada langsung masalah harta, bahkan lebih daripada kecukupan. Datang pun daripada keluarga Bani Hashim yang memang orang kata keluarga yang terkenal. Kemudian kahwin pula dengan Khadijah, seorang peniaga besar, ya, boleh jadi Rasulullah antara top yang kaya juga di kota Mekah pada masa itu. Tetapi bila bermulanya untuk dakwah Islam ini, segala-galanya berubah. Ya, hartanya habis. Bahkan Khadijah antara penyumbang paling awal dan paling besar dalam penyebaran Islam.
Sebab itu hadirin mati Allah sekalian, dalam satu hadis sahih, Jibril alaihi salam dia pernah datang kepada Nabi. Dia kata hadhihi Khadijah, dia kata, ya, atatka, ya, bi ina'in fihi idami wa ta'am. Jibril kata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ni ada Khadijah ni, sikit lagi dia akan datang, dia akan sampai kepada kamu wahai Muhammad, kata Jibril. Dia bawa bekas daripada lauk dan makanan. Khadijah tak sampai lagi kat Nabi, tapi Jibril lah bagi tahu. Lalu Jibril kata, fa iza atatka, ya, apabila dia datang nanti kat kamu, faqra alaiha salam, tolong sampaikan salam kepadanya, mir rabbiha wa minni, tolong sampaikan salam kepadanya daripada Tuhannya dan juga daripada aku, kata Jibril. Ni dia. Allah kirim salam kepada Khadijah dan Jibril juga kirim salam. Ada orang bertanya saya, kenapa Jibril tak cakap langsung, tak cakap direct dengan Khadijah? Jawapannya tak boleh. Tak boleh sebab Jibril hanya boleh berinteraksi dengan Nabi SAW. Baik. Jadi, wabashirha, kata Jibril, dan tolong berikan berita gembira kepadanya, bibaitin fil jannah, dengan dia akan dapat sebuah rumah kediaman, satu lot kediaman di negeri syurga nanti. Itu kata Jibril kepada Nabi untuk beritakan kegembiraan ini kepada Khadijah. Yang mana dengan kegembiraan itu, ya, dengan rumah yang Allah berikan dia di syurga itu, rumah itu, ya, dia tidak akan, Khadijah tidak akan merasakan dhahab wala nasab. Dia tak ada hiruk pikuk, kata Jibril. Rumah itu rumah yang betul-betul aman, tak ada gangguan lain, wala nasab, dan juga dia tak ada kepenatan. Khadijah tak perlu fikirlah macam mana nak manage rumah tersebut, nak maintain, nak jaga, nak bersihkan, tak perlu. Demikian. Jadi kenapa sampai ke tahap itu, orang yang melepaskan segala dunia dia untuk agama Allah Ta'ala. Demikian. Sama juga dalam kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi, ceritanya sama juga. Mereka itu melarikan diri kerana tidak mahu menurut kehendak pemerintah pada masa itu untuk mengakui kesyirikan dia. Dan pemuda itu telah lari meninggalkan segala kemewahan dunia dia. Jadi, macam manakah kalau kita pada satu hari sampai ke tahap diuji untuk meninggalkan segala kelebihan kita demi agama ini? Ini salah satu daripada perkara yang tak tahulah macam mana kita nak hadapinya. Adakah kita mampu ataupun kita tidak mampu untuk menghadapinya. Baik. Ayat ke-45. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, yakni manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur kerana tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Allah nak beri isyarat bahawa dia tidak kekal itu sahaja dalam ayat ini. Ya. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Berkata Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kenapa? Ini satu soalan juga. Harta dan anak-anak. Dia bila mana kata perhiasan, dia jadi ujian. Al-malu wal-banun. Pertama, harta. Kita dah panjang lebar dah bincang. Wal-banun, anak ujian juga. Ya. Anak ni bukan maknanya dia lahir, Allah takdir lahir tak sihat sahaja ujian. Dia lahir sihat pun ujian juga. Ya.
Anak lahir tak sihat, wal'iyazubillah, katalah ada sahabat-sahabat kita lahir anak sindrom sebagai contoh, wal'iyazubillah, kita minta dijauhkan lah. Tapi ada Allah uji begitu. Apa dugaan, apa ujian dia nak jaga dia dalam keadaan dia tidak sihat. Tapi kalau dia kekal sindrom begitu sampai besar, dia tak nyusah orang lain dah. Dia dah tak ada dah isu dia ni apa. Ialah sebab kemampuan dia begitu, maka terangkatlah segala taklif dia. Tapi bila anak kita sihat dan sebagainya, apa semua, kita dah ada ujian lain pula. Bagaimana nak jaga dia, bagaimana kita nak pastikan akidah dia, ya, kehidupan dia, ya, begitulah. Dengan demikian, kalau kita baca kisah Nabi Yaqub sahaja, kita lihat seorang Nabi melahirkan 12 orang anak lelaki yang pelbagai watak. Ya, pelbagai watak. Kenapa boleh jadi macam tu? Kerana ibunya tak sama. Ya, dikatakan bahawa Nabi Yaqub, dulu kita dah bicara, ada 4 orang isteri. So 4 orang isteri ini semuanya melahirkan zuriat Yaqub, tapi sifat tidak sama. Menunjukkan apa, puan-puan sekalian? Ya, menunjukkan pentingnya peranan ibu, pentingnya bagi kaum lelaki memilih isteri untuk mendapatkan zuriat yang soleh, zuriat yang baik. Gitu. Ya. Baik. Jadi saya pernah sebutlah balik dalam satu kuliah. Jadi saya ada cerita pagi tadi dalam kelas bahasa Arab. Saya cerita baliklah pada perempuan. Tapi semua perempuan ni banyak muslimat dekat sini mungkin tak berapa suka dengar. Sebenarnya ada orang pernah tanya saya, dia kata kan, jadi maknanya daripada kisah Yaqub tu, dia kata kalaulah kita kahwin lepas tu dapat anak, anak tak berapa jadi. Satu tak jadi, dua pun tak berapa jadi sangat, tiga pun tak berapa jadi, adakah kita kena cari ibu yang seterusnya untuk jadi benda ni kan muslimat tak suka dengar kan. Dia boleh faham macam tu pula daripada kisah tu. Ya, Allahu alam. Saya pun tak ada jawapan lah daripada kisah. Tapi memang Allah beritahu begitu, betapa pentingnya ibu dalam menghasilkan zuriat, walaupun daripada suaminya seorang nabi sekalipun. Baik. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, dia ujian. Wal baqiyatus salihat, dan anak dan juga harta tak kekal macam mana pun. Ya, ada orang yang anak tinggalkan dia, ada orang majoritinya dia akan tinggalkan anak dia. Wal baqiyatus salihat, yang kekal adalah apa dia? Ya. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, khairun inda rabbik, ianya adalah lebih baik di sisi Tuhannya. Ya, sawaban wa khairun amala, ya, serta lebih baik untuk menjadi harapan di negeri akhirat nanti. Apa mesej dia, puan-puan sekalian? Kita tak boleh harap anak kita untuk bagi pahala pada kita. Itu cerita dia. Sebab itulah maka syariat meletakkan bahagian wasiat, walaupun jumlahnya hanya maksimum 1/3. Kenapa? Hikmah dia. Sebab kita tak boleh harapkan orang lain untuk memberikan pahala kepada kita. Nanti ya, kita mengharapkan orang buat tahlil untuk kita, kita mengharapkan orang baca Quran untuk kita. Nak harap macam mana sebenarnya? Hak tu pun para ulama bincang lagi, sampai ke tak sampai, ada cerita-cerita lain pula. Anak buat amalan untuk mak ayah, ada yang dibenarkan dan sampai. Tapi kita tak boleh nak mengharapkan daripada mereka sebenarnya. Kita sendirilah yang perlu untuk menyediakan bekalan bagi kita. Kerana itu merupakan pengharapan yang lebih baik untuk kita memperolehi keselamatan di hari akhirat kelak. Jadi Allah pun syariatkanlah daripada harta, sebanyak-banyak harta kita ni, maka 1/3 boleh wasiat. Letak mana wasiat tu? La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi waris, tak boleh letak waris. Kalau wasiat bagi waris, sama sajalah, metodnya tak sampai. Metod pula. Apa tu dia punya, apa tu kita panggil? Dia punya tujuan dia tak sampai. Dia punya goal dia. Kerana apa? Kerana tujuan daripada wasiat tu untuk kita. Kalau kita wasiat kepada waris kita, kepada anak-anak kita, sama je lah macam bahagian yang mereka akan dapat melalui faraid itu.
Tapi kita ambil bahagian harta kita 1/3 kata maksimum, kita beri kepada pihak lain supaya ganjaran dia berterusan, terus menerus terkumpul untuk akhirat kita. Itu sebab ada wasiat. Jadi kalau kata wasiat ni, yang terbaiknya berikanlah kepada satu institusi yang berterusan boleh dimanfaatkan. Begitulah ya. Baik. Okey, dalam hadis sahih disebutkan bahawa Rasulullah menyatakan ad-dunya khadiratun hulwatun. Dunia ini dia hijau dan juga manis. Dunia ni perempuan dia ada sihir dia sendiri. Ya, dia ada sihir dia. Di mana sesiapa pun melihat dunia ni, walaupun berulang kali Allah dah bagi tahu dia ni tak kekal, dia ni tak kekal, tetapi itulah sihir dunia. Siapa pun yang berada di dalam perut dia, perut dunia ini, dia akan mengimpikan kelebihan-kelebihan yang Allahu Akbar. Macam itulah. Segala kelebihan yang dia boleh dapat. Begitulah ya. Hanyalah kaum-kaum mereka-mereka, insya-Allah moga-moga kita yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada keinginan yang demikian. Baik. Ayat ke-47, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Sudah, bumi datar. Bumi datar ke globe? Tak, ini bukan cerita flat ke globe earth, tak, ini cerita lain. Ya. Allah kata dan ingatlah pada hari itu ketika mana kami perjalankan gunung-gunung. Ya, nusayyirul jibal. Gunung ni bergerak. Ya, Allah bagi tahu gunung ni bergerak. Ya. Ya. Wa taral arda barizah. Dan kamu akan melihat bumi itu dalam keadaan hamparlah, rata. Ya. Itu cerita apa? Ini cerita kiamat. Maknanya kiamat ni, sebab tu saya pernah sebut bahawa ada manusia atas muka bumi ni punyalah sampai ke tahap ialah mereka tu tak berani sebenarnya untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala kerana mereka tahu mereka syirikkan Allah. So apa yang mereka buat, dia orang cuba try untuk save daripada kiamat. So macam mana? Pergi ke angkasa. Jangan kita terkejut dalam kita melihat kepada apa, orang kata advance-nya kajian angkasa ni, sampai ada pihak bersungguh-sungguh nak buat Marikh itu sebagai macam bumi tempat tinggal. Ada hidden hand di kalangan mereka yang nak save daripada kiamat sebenarnya. Mereka baca kiamat ni Allah jadikan kehancuran bumi, bukan kehancuran planet lain begitu. Jadi sia-sialah kerja tu, sia-sia. Tapi memanglah kalau kita tengok dalam ayat ni, ya Allah ceritakan bagaimana situasi kiamat. Allah perjalankan gunung dan kamu akan lihat bumi pada masa itu jadi hampar, jadi rata. Ya, wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak kami tinggalkan seorang pun daripada kalangan mereka. Kita semua, jasad kita terbina balik, bangkit masing-masing daripada kubur di mana kita dikebumikan, dan perkuburan pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah adalah baqi', dan semua akan berjalan ke mahsyar, ke tempat, ke satu area di atas muka bumi yang telah diratakan oleh Allah ni, yang telah dihancurkan segala apa yang manusia telah bina. Kita pun tak tahu location dia di mana, dan disitulah mahsyar, disitulah tempat untuk kita dihimpunkan tanpa terkecuali seorang pun. Berapa ramai? Muatlah daripada zaman Nabi Adam sampailah ke zaman kita hari ini, himpun semua manusia, muatlah. Ya, baik. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Kata Allah, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan keadaan bersaf, berbaris.
Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakanmu pada kali pertama, iaitu tanpa sebarang pakaian. Lahir budak, macam budak lahir. Bahkan kamu mengatakan bahawa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagimu waktu untuk memenuhi perjanjian ini. Ini ayat-ayat yang Allah tuju kepada orang kafir lah. Ya. Sebab tu dalam Quran ini, kita kadang-kadang satu perkara yang kita kena faham, ada ayat yang Allah bercerita kepada orang kafir. Tapi kadang-kadang kita jenis faham semua letak kepada orang mukmin, kan? Macam ada golongan-golongan yang Allah sebut mereka bercakap tanpa ilmu, ya? Bila kita baca ayat tu, kita bubuh semua kat orang Muslim, kan? Ya, kita tak nafikan di kalangan kita ni, ya, ada yang memang dia bercakap tapi dia tak tahu pun. Tetapi kita nilailah kadang-kadang apa tujuan dia bercakap, dia nak cari apa, ataupun dia berhati-hati ke, dia berwaspada ke, macam-macam. Tapi ayat-ayat begitu kebanyakannya Allah tujukan kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya. Kita tak dengar lagi orang kafir bercakap tentang Islam macam mana agak-agak. Orang kafir bercakap tentang ketuhanan macam mana agak-agak dia bercakap, kan? Memang kita tak boleh nak terima lah, begitu, ya. Dalam parlimen dulu ada seorang MP bukan Islam bercakap pasal Syiah. Jadi kita dengar tu kita nak rasa nak terpeling aja kalau saya ada kat situ, kan? Bukan hak dia nak bercakap, dia tak tahu apa benda pun. Dia bercakap atas dasar human right, ya. You all kena dengar daripada pihak dia. Kita dah kata dah dia ni merupakan satu aliran yang sesat, itu you all kata. Tak boleh. Macam mana? Itu jelas dia bercakap tanpa dia tahu pun apakah situasi dan keadaan dia. Bahkan agama dia yang ditipu oleh pemuka-pemuka, pencetus-pencetus agama mereka pun, mereka tak tahu apa yang mereka sedang anuti itu. Baik, kita sambung. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan. Kitab ni apa? Siapa tahu? Kitab. Bukan kitab dekat ni. Kitab ni kitab amalan kita di hari akhirat nanti. Ni cerita akhirat. Ya, dan kamu akan melihat orang-orang yang melakukan dosa bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya. Dan mereka berkata, celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Apa punya audit kitab ni sedetail-detail perkara hak kecil, Allahu Akbar, pun dia tak pernah tinggal untuk catat apa yang aku buat dulu. Itulah dia kitab kita, ya. Melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Maka dengan sebab itu, janganlah persia-siakan walaupun sekecil-kecil kebaikan, dan Rabbmu tidak menganiaya seseorang pun. Sebab tu Nabi suka bercakap tentang dalam bab ini, ya, dia akan Nabi SAW suka bercakap tentang orang yang mengalihkan sesuatu daripada jalan. Benda yang sangat simple, benda yang sangat senang, nampak skru, ambil baling tepi jalan. Benda macam tak ada apa-apa. Tapi bayangkan kalau dia terkena kepada kenderaan dan sebagainya, bagaimana orang itu menjadi susah. Kan? Saya bawa kereta, skru melekat. Bawa kereta, bunyi geduk-geduk. Apa benda ni? Berhenti tepi, Allah, skru melekat. Jadi, apa kesudahannya? Kesudahannya tersadailah hampir 40 minit tepi jalan. Nak tukar tayar, mujur saya. Kalau perempuan kena macam mana? Nak tukar tayar macam mana? Begitu. Jadi, nampak benda kecil macam tak ada apa-apa. Benda itu pun akan tercatat sebagai kebaikan dalam kitab amalan kita. Ya. Baik, hadirin mati Allah sekalian. InsyaAllah pada tengah hari ini, petang ini,
kita berhenti dulu pada ayat yang ke-49. Ya, sebelum minggu hadapan kita masuk kisah dialog ketika mana Allah mengarahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam dalam ayat yang ke-50 dan beberapa ayat yang seterusnya sebelum kita masuk kisah pertemuan Nabi Musa dan Khidir alaihi salam yang lebih menarik membicarakan tentang fitnah ilmu. Ya, fitnah ketiga. Jadi insya-Allah puan-puan sekalian, saya buka soalan dalam tempoh lebih kurang dalam 4 ke 5 minit ini insya-Allah sebelum kita tamatkan sesi tadabbur kita pada petang ini. Jadi insya-Allah silakan. Ya, ada soalan? Tak ada? Mana yang selalu bertanya? Baik, jadi insya-Allah jika tak ada soalan ni masing-masing tunggu tamat kuliah lah ni. Baik. Jadi insya-Allah saya rasa sampai di sini dululah pertemuan kita insya-Allah, dan kita akan bertemu pada insya-Allah hari yang berikutnya insya-Allah. Mudah-mudahan semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah dan terus memberikan kita kefahaman yang berterusan dalam memahami Al-Quran insya-Allah. Ya, jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.